muka hadapan dia telah ada template yang Ustaz akan sertakan nanti. Begitu juga isi kandungan, begitu juga deklarasi. Cuma penghargaan ni kamu kena create sendirilah nanti ya. So dalam essay ni dia mesti mengandungi pendahuluan. Okey. So buat pendahuluan lah dalam essay kamu tu. Objektif kajian. So objektif kajian ni penting untuk kamu buat. So kami di peringkat ASIS telah menyediakan manual ini untuk tujuan memudahkan kamu dalam proses membuat objektif kajian. Okey. So objektif khusus dan objektif umum lah Okey. So kalau kita tengok objektif khusus kajian ini adalah untuk apa? Contohnya kan. So menentukan hubungan antara pengalaman mengajar matematik dengan pencapaian pelajar dalam subjek matematik. Contoh kan. So setiap kajian yang kamu perolehi ataupun kamu buat tu, contoh kalau tajuk seperti mana yang di atas ini. Okey, kepentingan kaunseling bagi menangani masalah keciciran dalam pelajaran. So apa objektif kajian yang kamu nak buat? So kamu kena nyatakanlah objektif khusus kajian ini adalah untuk menerangkan tentang kepentingan kaunseling contohnya, ataupun menentukan hubungan kaunseling dan juga proses pembangunan ataupun kemajuan pembelajaran. Contohnya begitu kan. Kajian literatur ini adalah kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan tajuk yang ingin kamu buat sebenarnya. Okey. So contohnya kamu buat kajian, contoh kalau kita tengok kat atas ni tentang kemurungan ataupun pendidikan alah baru. Okey. So teknik untuk kamu mencari literatur ataupun kajian literatur ini adalah dengan cara kamu buka Google Scholar yang pernah Ustaz bagi briefing kepada kamu sebelum ini. Okey. Google Scholar ni. Okey. Contohnya tajuk kemurungan dalam Islam kan. So, ini adalah jurnal ataupun kajian-kajian yang pernah dilakukan. So, ini contoh satu yang kamu boleh download. Okey. So, yang kedua kamu boleh download yang kedua ini. Okey, and then apa lagi? So, kena ambil yang .my, macam mana Ustaz sebutkan, .my. Okey, buka lagi and then cari lagi. Sehingga ada 4. Okey, 4. So, 4 dah ada dekat situ. 1, 2, 3 dan 4. So, tekan di PDF ni maka dia akan download lah kamu punya artikel tersebut. Okey, kita try tengok. Bismillah. Okey, so dia download. Okey. So dia dah download artikel ni, kamu kena baca artikel ni dan kamu kena keluarkanlah apa kefahaman yang kamu perolehi. So kamu boleh download di sini Okey, di sini kamu boleh download. Baik. So ini antara kaedah untuk kamu mendapatkan literatur ataupun kajian terdahulu yang berkaitan dengan tajuk kajian kamu tersebut lah. Okey. So setakat ni untuk kajian literatur ni saya rasa kamu boleh faham bagaimana teknik dan cara untuk mencarinya. Okey. So ini pun sama, kamu boleh tekan PDF dan di sini pun boleh tekan PDF di sini. Okey. Okey, baik. So kita try tengok ni. Bismillah. Okey. So ni jurnal Al-Hikmah. Okey, ni contohlah dia punya paper. Okey. Baik. So, alhamdulillah itu sedikit berkenaan dengan kajian literatur. Setakat ni boleh nampak apa yang Ustaz share kepada kamu apa? Pelajar-pelajar sekalian. Mohon respon. Nampak? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. So, kajian literatur ni 8 markah. 8 markah. So, setiap artikel 4 artikel kamu dah dapat beri ulasan terhadap artikel-artikel tersebut lah. Apa pandangan-pandangan penulis dalam isu berkaitan tajuk tugasan yang ingin kamu lakukan. Okey, itu bagi rumusan terhadap perbincangan. So, ini pun kita telah beri panduan. Cumanya Ustaz mudahkan kamu lagi dengan cara Ustaz terus tunjukkan manual ataupun tutorial supaya kamu lebih mudah untuk mendapatkan bahan. Mana kamu baru semester yang pertama.
So Ustaz bagi briefing supaya kamu lebih mudah faham insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya metodologi. Okey, metod ni adalah kaedah lah. Apakah metod yang kamu gunakan? Okey, adakah kamu buat soal selidik? Okey, temu bual ataupun pemerhatian ataupun kajian pustakaan. Dia ada dua jenis kajian. Pertama, kajian lapangan. So, yang kedua, kajian pustakaan. Okey. So, kalau kamu tak buat kajian lapangan ni contohnya kamu buat soal selidik lah. Kamu buat soalan dalam bentuk apa? Google Form ke. Okey. So, contoh kamu buat dalam Google Form kan. Saya cuba sekejap tengok. Okey, so okey. Okey, baik. So, kamu boleh buat dalam Google Form dekat sini. Okey. So, okey, ini Google Form. So, daripada sini kamu boleh buat questionnaire. Okey, di sini pun ada borang kehadiran, borang-borang kuis dan sebagainya. Contoh-contoh lah borang-borang yang telah Ustaz buat sebelum ni. Okey, so kamu boleh buat borang daripada sini. Okey. So, kamu boleh create apa bentuk. Contoh soalan-soalan yang kamu nak buat. Kamu nak buat multiple choice ke, kamu nak buat check box ke. So, kamu boleh pilih lah buat soalan and then kamu boleh share soalan ni nanti dengan cara kamu send kat sini. Okay. So, kalau kamu nak send via link, okay, short URL ni. So, setelah kamu buat, kamu boleh edit lah. Okay. Kamu boleh betulkan, pilih lah mana kamu nak apa? Nak minta orang isikan dalam bentuk link ataupun email. Okay. So, biasanya link ni lah. So, kamu boleh buat pendekkan URL ni kamu boleh copy, dan kamu boleh share pada orang lain lah. So, ini bentuk yang Ustaz boleh share kepada kamu kalau kamu nak buat kajian soal selidik lah. Okay, kalau temu bual, kamu kena berjumpa orang yang kamu nak temu bual itu, kamu buat temu bual ataupun pemerhatian, observation. Okay, baik. Kajian pustakaan pula, kamu tak pergi buat soal selidik ni. Kamu hanya cari jurnal, buku-buku ilmiah. So, macam Ustaz katakan tadi, okay, kalau kamu dalam Google Scholar ni, okay, kamu boleh cari lagi bahan dalam ni. Kamu juga boleh pergi ke perpustakaan dan kamu boleh cari contohnya kemurungan dalam Islam ni, kamu boleh cari dalam contoh kamu open source kemurungan. Okay, so kemurungan, kamu search saja kemurungan. Okay. Kemurungan. Okay. Media. Kemurungan. Okay. So, kemurungan. So, dekat sini kamu boleh tengok dalam star. Okay, star ni boleh dijadikan sebagai rujukan juga untuk kamu punya kajian. Okay. So, star boleh pakai. Okay, nampak kan? So, star ni boleh pakai lah. And then, contohnya kamu cari sinar harian. Sinar harian pun boleh pakai. Okay, so ini antara Cosmo. Okay, ini antara media sosial yang kamu boleh guna pakai sebagai rujukan-rujukan. Okay, kamu boleh juga dapatkan majalah I sebagai contoh kan, majalah Islam tu kan. Okay, baik. So, dua metod. So, kamu kena nyatakan metodologi apa yang kamu guna pakai dalam membuat kamu punya kertas kerja. Okay, setelah itu kamu ada tajuk berikutnya iaitu perbincangan. So, perbincangan ni 4 rumusan yang kamu perolehi daripada kajian literatur tadi. Daripada ni sini, 4 artikel tu. Okay. So, kamu kena hurai sedikit mengikut pandangan kamu, persetujuan ataupun sebaliknya ataupun penambahan idea yang lain. Okay, dan setelah itu kamu akan memperolehi dapatan kajian. So, dapatan kajian adalah gabungan daripada metodologi yang kamu buat dan juga perbincangan inilah. Okay. So, perkara ni penting untuk kamu nyatakan, okay, dan melihat kepada objektif kajian itu sendiri. Juga itu juga kamu boleh share dalam dapatan kajian. Okay.
So rumusan dan kesimpulan ni rumusan keseluruhan lah kamu perlu ada lah sebagai kesimpulan apa yang kamu perolehi daripada kajian pustakaan tersebut, daripada LR ataupun literatur, kajian literatur. Okey, daripada situlah kamu buat rumusan. Okey. So semua ni dah diletakkan markah. Okey. Dan sekiranya kamu tak buat ikut seperti mana manual yang telah diberikan, bermakna kamu tidak berminat nak mendapatkan markah seperti mana yang diletakkan inilah. Okey. Kami sertakan sekali contoh, ni contoh. Jadi kamu sendiri yang kena note benda ni. Okey, kamu kena bukanlah copy and paste biji. Jadi kamu boleh olah lah benda ni. Okey, dalam setiap rujukan yang kamu buat, penulisan yang kamu buat, mesti ada bibliografi rujukan. Tidak kurang daripada 5 buku, majalah, akhbar, website yang berautoriti. Website yang berautoriti ni contohnya, Ustaz tunjuklah. Mufti. Okey, ini antara website yang berautoriti. Okey, muftiwilayah.gov. Ni. So kalau kamu nak cari babak hukum, kamu boleh tengok dalam Mufti Wilayah. Dia .gov.my dia adalah satu laman web yang berautoriti. Jadi Ustaz harap kamu boleh faham dekat situ. Majalah, akhbar, majalah bukan majalah yang orang kata tidak berautoriti lah. Majalah berautoriti macam Ustaz katakan tadi, majalah AIS sebagai contoh kan. So Dewan Masyarakat sebagai contoh. Jadi itulah bukti-bukti yang kamu daripada sumber yang berautoriti. Kurang daripada 5 buah buku. So tidak termasuklah buku CTU 101 nanti yang akan kamu perolehi ataupun kamu beli. So selain daripada buku-buku tu, kamu boleh jadikan sebagai sumber rujukan. Baik, penulisan rujukan ni menggunakan citation APA style atau APA system. So kalau kita tengok ini rujukan APA style ini, contohnya dia ada nama pengarang, tahun. Contohnya bila kamu buat penulisan itu, okey, kamu jumpa satu statement, kamu copy dan kamu olah statement tersebut dan kamu ambil daripada mana? Contohnya Muhammad Asri 2016. Baik, mungkin kamu tak nampak dekat sini. Mungkin kamu tak nampak kat ni. So saya akan share contoh. Okey, sebenarnya tadi dah ada contoh. Okey. Contoh dia menggunakan APA style dalam penulisan. Okey. Baik. Ni. Yang ni contoh APA style dalam penulisan yang mana Ustaz boleh share kepada kamu. Okey, boleh nampak di kelas? Okey, contoh kalau APA style yang dia buat ni, dia hanya tulis nama dan tahun. Ni adalah APA style lah. Cumanya kalau ikut daripada sini tadi, dia ada nama, dia ada tahun, lepas tu dia ada perkara, hal yang keberapa kan. Tapi kalau boh nama dan tahun pun dah mencukupi lah, dah mengikuti lah. Okey, ini dia punya contoh lah. Cuma format yang Ustaz cadangkan kita buat macam ni lah. So dalam kurungan Muhammad Asri 2016. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey, Kim dan Silis ni sebagai contoh kan. Dia kajian di sekolah dia ni. So ini adalah contoh APA style. Kalau tanya APA style tu macam mana Ustaz? Macam ni. Okay, bila kamu rujuk satu artikel tu, kamu jumpa dia punya teori ataupun penyataan yang ingin kamu quote, kamu ambil, inilah kaedah dia. Okay. So ini panduan, okay, contohnya Yalim 2007. Okay. So bila kamu buat rujukan itu, kamu akan merujuk, kamu akan meletakkan rujukan seperti mana yang tertera dalam contoh yang Ustaz berikan ini. Okay, baik. So di sini Yalim kan. So dekat mana kita nak tengok dia punya, bila habis dah kamu tulis, okay, kamu cari dekat sini kan. Ada tak dekat sini Yalim? Okay. MNSN. Okay, nampak Yalim? Inilah rujukan dia. Okay. Bila kamu nak tulis rujukan dia, kamu kena buat dalam bentuk beginilah. Okay, Yalim Desa 2007. So apa tajuk dia, apa tesis dia. Okay, kalau Zuridan Mat Daud ni 2010. Okay, dia punya buku Penyucian Jiwa, cetakan Masrid Sdn Bhd. Okay, tempat cetakan di Kuala Lumpur. Okay, seperti mana yang Ustaz berikan kat sini, nama pengarang,
tahun, nama buku, tempat terbit dan penerbit. So macam ni lah. Okay, kita dah bagi contoh. So, bila ada rujukan ini dalam kamu punya penulisan kertas kerja, barulah berautoriti tulisan kamu. Kalau kamu just tulis je, kami boleh claim yang kamu ni hanya copy and paste atau plagiat lah. Okay, so dekat sini saja 4 markah untuk bibliografi. So kalau kamu buat, bermakna kamu akan memperolehi markah yang sepatutnya kamu perolehi lah. Okay, baik. So semua buku, ni yang kata 5 buah buku ni, kecuali buku teks pengajaran. Okay, so yang ni kita tak guna pakai lah. So artikel jurnal, rujukan dari internet, Ustaz dah sertakan majalah, akhbar. Okay, so inilah panduan. Dan seterusnya kamu hendaklah menyediakan lampiran. Okay, lampiran. So lampiran ini untuk makluman kamu bila kamu download kertas ni, benda ni kamu boleh download, betul tak? Okay, ni kamu boleh download, jurnal ni boleh download. So, Ustaz tak minta kamu lampirkan semua satu kertas kerja ni. Ustaz hanya perlukan ini sahaja. Kamu just print screen, contoh Ustaz buat. Okay, so kita kecilkan sikit. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, so kita print screen. Masing-masing dia ada teknik print screen setiap komputer kan. So, start print kat sini. Nampak tak tu? So, Ustaz hanya perlu lampirkan print screen ini saja. So, kamu letakkan dalam kamu punya lampiran nanti, lampiran ini sahaja. Okay? Sebagai bukti kamu merujuk kepada artikel ini. Okay? So, setakat ni lain-lain setiap kumpulan ada Ustaz dah nyatakan 3 ke 5 orang. Jumlah muka surat adalah 20 sehingga 25 muka surat. Okay? So, font adalah 12. Okay, font ni juga pakai Arial. Okay, Arial. Time New Roman ni tak payahlah kot. Ustaz lebih prefer Arial. Okay, Ustaz ulang. Prefer Arial. And then, okay, baik. So, untuk tarikh akhir penyerahan adalah seperti mana yang kita bincang sebelum ni lah. Okay, baik. So, setakat ni Ustaz buka kepada soalan. Okay, satu lagi sebelum Ustaz terlupa, bila kamu membuat penulisan okay, bila kamu buat penulisan, okay, di sini ada template, okay, ada template kat sini. Okay, contoh template Ustaz akan beri kepada kamu lah nanti. Okay, baik. So, new document. Okay, bila kamu membuat sebarang penulisan, okay, contoh lah kan, tajuk kamu adalah kemurungan dari perspektif Islam kan, dari perspektif Islam kan. Okay, so tulisan dia mesti Arial. Okay, ini mungkin kamu tak nampak so kita besarkan sikit. Okay, so kita ambil tengah-tengah Okay, baik. So kemurungan daripada perspektif Islam. So kamu akan ada pendahuluan. Okay, pendahuluan. Okay, so pendahuluan ni kita letak di tepi lah. Okay, so nanti ejah betul-betul dia punya pendahuluan ni kita letak contoh lah 1.0 kan. Ni contoh lah. Okay, so bila kamu buat penulisan, penulisan ialah kamu mulakan dengan perenggan lah. Kemurungan merupakan satu ujian yang besar ke atas seseorang. Hal ini berlaku atas beberapa faktor. Penyelesaian bagi isu ini, contoh kan, ini dapat diperolehi contoh dari pelbagai sumber. Sumber
Okey. Baik. Bila kamu buat penulisan, okey, kamu kena justify-kan dia. Okey, justify, okey. Sumber ini boleh kita rujuk antaranya dari sumber internet, okey, orang perseorangan yang mempunyai kepakaran. Okey. So, bila kamu buat, okey, ini pandangan pertama kamu kena fahamlah yang kamu kena ada tu kan, perenggan. So, ini adalah justify. Okey. So, jaraknya adalah dekat sini jarak dia. Okey, sorry. Okey, sini. Dia punya jarak dia. Spacing, apa panggil spacing. So, spacing 1.5. So, kita ambil 1.5. So, inilah teknik untuk kamu buat penulisan nanti. Okey, justify. Lepas tu dia punya apa ni, line spacing option. So, contoh dekat sini kamu ambil daripada penulisan siapa? So tadi kita tengok dekat dalam internet, dia dah ada kan, contoh penulisan Nur Ashidah Yahya kan. Nur Ashidah Yahya. So, ataupun Nur Ashidah Yahya lah kita ambil ni. So Nur Ashidah ni dia, okay, Nur Ashidah, okay, 2020. Okay, kita buat macam tu lah. Okay, so nanti bila bibliografi nanti, okay, contohlah kan, bibliografi, so pertama sekali kamu ambil daripada Al-Quran lah tak? Al-Quran, okay, Al-Quran. Lepas tu yang kedua, okay, contoh Al-Sidah. Dia ikut abjad susunan tu. Okay, contoh dia tak ada, dia tak letak no lah kan, dia Al-Sidah je kan. So, Al-Sidah, so kamu tulis lah nama penuh dia, Al-Sidah binti apa kan. Binti apa tadi kat sini. Okay. Okay. So, Al-Sidah Yahya sebagai contoh kan. Yahya. Okay. Yahya. So, kalau ikut panduan yang diberikan tu, dia kata macam mana cara penulisan dia. Okay. So, okay. Kalau ikut bibliografi tadi, okay. Nama pengarang, tahun kan 2020 kan. 2020. Okay, lepas tu dia ada apa lagi? Pendekatan Tazkiyatun Nafs. Okay, tak ada kopi pula. Okay, so nanti kamu tulis tajuk ni lah. Okay, pendekatan Tazkiyatun Nafs dalam menangani kemurungan contohnya. Okay, lepas tu ni tajuk dia kan. Lepas tu Kuala Lumpur. Lepas tu dia punya cetakan mana kan. So, Jurnal Al-Hikmah ni. So, kamu boleh tulis lah nanti dekat dalam rujukan kamu nanti kan. So, ini panduan yang Ustaz boleh berikan macam mana cara kamu nak buat penulisan nanti insyaAllah. Dan sebenarnya kalau kamu nak lebih mudah lah kan, Ustaz boleh mencadangkan kepada kamu. Sekejap Okay. So, kamu boleh gunakan Google Sheet, Google Docs. Okay, Google Doc. So, dekat sini kita boleh pilih Google Doc. Okay, kamu boleh membuat penulisan dalam ni, Google Docs. And then, bila buat dalam Google Doc, kamu dalam ahli kumpulan, kamu boleh type bersama-sama lah. Okay, nanti bila kamu dah buat dalam Google Doc ni, dia akan tersimpan dalam ni saja. Tak perlulah seorang buat, yang lain buat dalam dokumen lain, lepas tu nak kena transfer by email atau by USB. So, kita buat dalam ni terus. So, kamu sharekan benda ni nanti sesama dengan 5 ahli kumpulan kamu. Ini salah satu orang kata teknologi yang hari ni kita boleh manfaatkan lah untuk kamu guna pakai. Baik. So, setakat ni Ustaz buka kepada soalan kalau ada.
Okay, kalau ada soalan boleh tanyakan kepada Ustaz. And then last kali setelah kamu membuat penulisan ini, kamu perlulah membuat semakan plagiarism. So sekarang ni memang ada plagiarism check. Okay, so plagiarism checker. So lepas kamu buat penulisan, kamu boleh buat plagiarism checker ni. Okay, sekarang ni ada banyak dia punya plagiarism checker ni banyak. Plagiarism checker ni adalah bertujuan untuk membuktikan kamu punya penulisan itu adalah penulisan yang tidak meniru. Okay, 100%. So daripada sinilah kamu kena download and then kamu boleh orang kata buat check kamu punya assignment tu. Okay, so kalau plagiarism checker ni banyak, dia ada online checker ni ada. Okay, ni semua plagiarism checker yang kamu boleh guna pakai lah. Kamu masukkan kamu punya assignment setelah kamu habis kamu dah habis buat, contoh kamu guna Google Drive ni kan. So kamu dah habis buat penulisan tersebut, kamu boleh download and then kamu boleh manfaatkan kamu punya kajian tersebut, okay, dalam plagiarism checker tersebut. Plagiarism checker tersebut kamu perlulah letakkan dalam lampiran. Okay, so dalam lampiran kalau kita tengok kat sini, dia ada lampiran jurnal ataupun rujukan. Satu lagi kamu perlu letak dalam lampiran adalah plagiarism checker. So kalau below than 30%, so kamu punya assignment tersebut adalah assignment yang berkualiti. Tapi kalau melebihi 30%, maka kamu dikira sebagai meniru lah. Okay, jadi kena kurang daripada 30%.